InsyaAllah dia kata, jika kekal Pilihan Rakyat bangkit tolak PBM, tentunya Tan Sri Muhyiddin akan tumbang. Cuma yang hari ini yang agak memeranjatkan saya, apabila masuk dalam wall saya kiriman seorang teman saya, iaitu kenyataan peguam daripada Hanif Katari. Saudara Hanif Katari ni dia kata bahawa dia membuat tuduhan terbuka. Yang ini peguam negara kena jawab. Sebab saudara boleh layari daripada https /youtube .be/k -bdwtsh C64 Hanif Katiri. Dia kata secara terbuka, dia kata Perdana Menteri telah bersekongkol bersama Peguam Negara memperdaya Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong untuk mengisytiharkan perintah darurat. This is very serious allegations. Ini satu kenyataan yang cukup serius. Kerana apabila Perdana Menteri dikatakan bersekongkol dengan Peguam Negara memperdaya Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong. Jadi kenyataan ini amat memalukan kerana ia masuk dalam war di mana-mana, satu dunia tengok jika ia benar. Dan seharusnya Peguam Negara segera membuat kenyataan terbuka apakah benar seperti yang didakwa. Dan Peguam Negara tak boleh sekadar berdiam diri. Rakyat cinta damai inginkan kepastian. Dan kita menuntut kebenaran. Seperti yang sering kita nyatakan, bahawa bagi kita negara ini adalah rule of law. Dan ini jelas kita nampak. Sebab apa? Sekarang ni pusat beli belah sudah dibuka. Ya? Kedai-kedai makan dah boleh dibuka. Rakyat mula boleh. Nak makan kat kedai boleh. Pasar malam dah buka, pasar pagi dah buka. Kenapa Parlimen masih digantung? Apa alasan? Alasan konkret Parlimen digantung. Parlimen tidak boleh bersidang. Ini yang membuatkan bahawa kita timbul 1000 pertanyaan dan persoalan. Sejauh mana keikhlasan Perdana Menteri menangani COVID-19 dan menangani politik semasa. Dan buat macam mana pun, kalau rakyat tak suka, kamu kekang macam mana sekalipun, kamu akan jatuh juga. Kita pun tidak mahulah melihat Perdana Malaysia ini jatuh dengan penuh keadaan kehinaan. Kita tak mahu beliau disingkirkan sebegitu sekali. Saya dah Hamid, betul saya terkejut bila saya dengar Hanif Katiri dia buka secara terbuka. Bila dia kata bahawa Perdana Menteri bersama dengan Peguam Negara bersekongkol bahawa memperdaya Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong untuk mengisytiharkan darurat. Ini perlu dijawab. Ini satu kenyataan serius yang bukan main-main. Jadi kita melihat bahawa parti Pribumi ni kadang-kadang bercakap lebih pun macam dia orang pun cepekat badak ya. Yang hairannya warga UMNO, pimpinan UMNO ni boleh mempertahankan PBM dengan alasan bahawa bersama dengan PBM ini adalah untuk penyatuan Melayu. Saya bila dengar kenyataan daripada ini Wan Azri, saya tak mahu sebut panggil Papa Gomo, saya panggil Wan Azri sebab beliau Esko Pemuda. Daripada Tan Sri Anwar Musa demi untuk perpaduan Melayu. Saya ketawa apabila kali ini semalam tersiar gambar Tan Sri Muhyiddin menerima kehadiran parti gerakan. Sebab kita tahu gerakan itu base-nya adalah bukan Melayu. Dan sebelum ini kita jangan sekali-kali anda lupa bahawa PBM, Parti Perubatan Bersatu Malaysia ni bersekongkol dengan DAP bertanding atas tiket Parti Keadilan dalam pilihan raya ke-14. Matlamat menumbangkan UMNO Barisan Nasional. Jadi di mana letaknya keikhlasan PPBM ini untuk menyatukan bangsa Melayu? Cakap tak semua bikin. Ini kita kena bersama dengan PBM. UMNO, PAS, PBBM mesti bersatu demi kebangkitan, demi untuk perpaduan bangsa, untuk memperjuangkan bangsa. Nak punya bangsa macam mana? Even parti PPBM juga ahlinya pun bukan bangsa Melayu pada terbuka. So saya kata, tiap-tiap malam saya kata, jangan membohongi rakyat. Why must you lie to the rakyat?
hanya melontarkan retorika politik. Cakap terus terang, kami nak kuasa, kami nak pimpin negara ini dengan sebaik mungkin. Lebih baik begitu. Jangan menipu rakyat. Cakap terus terang, saya terus terang mengatakan PBM ini diasaskan, dapat disokong oleh ahli-ahli Parlimen UMNO, disokong oleh PAS, bersama dengan PBM, bersama dengan bekal-bekal ahli keadilan. Maka kita sekarang ni, suami punya kuasa, kita nak bagi untuk kepentingan rakyat. Itu lebih baik. Jangan jual bangsa. Orang Melayu ni, kamu jangan jual, kamu jangan perbodohkan bangsa Melayu. Sebab itu, kenyataan terbuka satu lagi, saya dengar daripada Puan Ainina Saududdin. Puan Ainina adalah mantan kepada Ketua Wanita. Dia mencabar Tan Sri Muhyiddin. Sebab dia kata bahawa kerajaan yang ada hari ini bukan kerajaan pilihan rakyat. Which saya kata betul. Kerajaan PN hari ini, Perikatan Nasional hari ini, bukan kerajaan pilihan rakyat. Kerajaan ini adalah kerajaan yang dibentuk atas sokongan ahli-ahli parlimen. Sebab rakyat sudah memilih Pakatan Harapan. Tapi sama mereka menghancurkan Pakatan Harapan, tapi cannot mengatakan bahawa we are the government of people. Ini kena jelas ya saudara, jangan dipusingkan fakta. Dan hari ini rakyat tidak dapat menerima kepimpinan PBM. Rakyat tak boleh terima dah. Sebab itu kata Ainina Saududdin, dia kata dia bersedih juga apabila Perdana Menteri kita ni dimalukan dalam WAS waktu kunjungan dia ke Indonesia. Dia dicerca. Datuk Ainina Saududdin. Ini saya yang saya nampak itu Ainina Saududdin. Okay? Beliau menzahirkan. Dia kata kalau betul-betul Tan Sri Muhyiddin anak jantan, let's face dia ni, bubarkan parlimen. Kita buat pilihan raya. Itulah jalan yang terbaik dia kata untuk kita mencari supaya adanya terbentuknya kerajaan yang benar-benar pilihan rakyat. Kena ingat, negara kita ini negara demokrasi, raja berperlembagaan. Segala kepimpinan negara ini ditentukan oleh rakyat. Sebab suara rakyat adalah kuasa keramat. Saudara boleh dengar dalam kenyataan terbuka Ainina. Beliau tidak lagi lah berada dalam parti PBM. Bagi saya soal dia di mana, selalu saya katakan, siapa yang menyuarakan kenyataan yang benar, saya setuju. Kalau tak betul, saya song-song. Dan tadi saya sempatlah berbual dengan seorang sahabat saya daripada ahli Dewan Undangan Negeri. Beliau bukan daripada parti saya. Sebab kebetulan beliau adalah rakan saya satu kelas dulu waktu belajar di sekolah menengah di Setiawan Perak dulu. Beliau hari ini dah jadi wakil rakyat. Ada juga kawan kita, classmate kita yang jadi ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Pasir Panjang. Bila dia cakap dengan saya, dia kata, "Datuk, you relax lah." Dia kata, "Apa dia? Cikgu, yang Muhammad Cikgu Yahya, ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Pasir Panjang." Dia kata, sedih juga saya. Bertekak juga saya dengan beliau bila dia kata sebenarnya ahli-ahli Parlimen UMNO ni dah jadi macam tu gaya dah, kata. Saya termenung. Saya kata, okeylah kenyataan itu tu saya boleh terima, tapi tak boleh lah tuduh semua. Dia kata, not all. Jangan YB, utama-utama YB daripada parti amanah. Jadi kita memang setengah tu gaya. So lepas tu dia kata, boleh tak you jelaskan kan? Memang saya kata sekarang ni dalam politik sekarang ni banyak sangat hantu raya. Saya kena tahu ya, satu ketika dulu waktu saya kecil-kecil lah dulu orang kampung ni, mitos orang Melayu ni tentang hantu raya. Hantu raya ni dia akan duduk di bawah seseorang pawang ataupun bomo yang boleh menyediakan makanan. Boleh sediakan dia telur tiap hari, boleh sediakan bertih. Bertih ni padi ni dia digoreng jadi macam popcorn tapi bukan tak ada garam tak ada apa. Bertih, lepas tu ada pula pisang. Bertih ni digaul dengan kelapa, dibubuh gula. Lepas tu diisikan dalam sangkar. Letak di tepi padang ataupun tepi belukar. Untuk makanan hantu-hantu raya ini. Hantu raya ni, dia akan pergi meninggalkan tuannya kalau dia tahu tuannya tu dah nak sampai, nak mati. Ini keadaannya. Jadi kerana mereka ini melihat bahawa tuan dia mungkin agak-agak nak terpeleot dah, maka dia akan menyeberang cari tuan yang baru. Kalau dia tak dapat menjadi tuan, maka jadilah dia hantu raya tak bertuan. Ini yang saya katakan mungkin ada di kalangan ahli-ahli Parlimen UMNO. Sebab
Saya kena ingat bahawa ahli-ahli Parlimen UMNO sekarang ni, mereka membiarkan presidennya begitu. Mungkin kerana merasakan bahawa UMNO ni kerana bukan daripada parti kerajaan, kerana Presiden UMNO bukan Perdana Menteri, dan Datuk ada pula dengar cerita macam-macam lah orang buat cerita akan dipenjarakan. Jadi hantu gaya ni mula mencari tempat, dia diam diri, cari tempat dengan tokey baru, bomo baru dia sekarang ni Tan Sri Muhyiddin. Tapi yakinlah Tan Sri Muhyiddin juga lagi akan ditinggalkan. Yang malangnya sebelum dia tinggalkan tuan dia akan gigit kaki tuannya dulu. Ini perangai hantu gaya. Jadi dalam politik UMNO kita sekarang ni, politik negara kita ni, ahli-ahli parlimen yang jadi hantu gaya memang banyak, kan? Memang banyak hantu-hantu gaya politik. Bagi mereka lain tak ada untuk kepentingan diri. Put aside segala kepentingan. Sengketa hantu gaya. Sekarang hantu gaya jadi menteri tu. Betul. Ada yang jadi menteri. Sebab apa? Saya tadi melihat satu analisa yang disiarkan oleh Malaysia Kini.